Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak tempatan. Kelantan FC dilarang bawa masuk pemain baru. Pasukan Liga Super, Kelantan FC, menerima hukuman apabila pasukan mereka tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang perpindahan pada jendela perpindahan kedua kali ini. Perkara ini disahkan sendiri oleh Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM. Safi Salim menerusi satu surat yang dikeluarkan oleh FAM. Kelantan dikatakan gagal melunaskan tunggakan gaji dalam tempoh yang ditetapkan sekaligus menerima hukuman yang sudah ditetapkan itu. Mereka perlu menjelaskan dahulu tunggakan gaji dua pemain iaitu Ni Akif Syahiran dan juga Syahrul Nizam sebelum mendapat semula kebenaran untuk melakukan proses perpindahan pemain. Helison Chayon tinggalkan pasukan KL City. Penjara pasukan KL City, Helison Chayon, secara rasminya meninggalkan pasukan itu dengan serta-merta. Pemain itu juga merupakan bekas penyerang pasukan Selangor, di mana dia merupakan tokoh utama pasukan ketika bersama dengan pasukan itu. Pemain itu dikatakan gagal menambah hati Boyang Honda, dengan dia seringkali berada di bangku simpanan. Dia juga telah diberikan peluang apabila masuk sebagai pemain simpanan, tetapi hanya mampu menjadikan satu gol dalam tempoh 624 minit, iaitu sebanyak 14 perlawanan dalam Liga Super sebelum ini. Perkara itu juga telah disahkan secara rasmi melalui satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pasukan. Chelsea beli kelab di League One. Pemilik Chelsea, Blue Co, telah bersetuju untuk membeli saham daripada kelab League One, pasukan Strasbourg, sebagai langkah sebahagian daripada rancangan mereka untuk menjadi multi-club ownership. Perkara ini juga telah disahkan sendiri oleh pihak Strasbourg, di mana mereka bersetuju untuk menerima konsortium Blue Co sebagai pemilik share terbesar dalam pasukan mereka pada ketika ini. Tujuan pemilikan ini adalah untuk meletakkan kembali nama kelab yang pernah satu ketika dahulu gah di pentas Eropah, di samping untuk meningkatkan kemajuan daripada peringkat akademi lagi. Ianya juga tidak lain untuk menyelamatkan pasukan daripada segi faktor kewangan yang semakin meruncing pada ketika ini. Menurut daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Kelab, iaitu Mark Keller, yang juga pernah bermain dengan pasukan di EPL seperti West Ham dan pasukan Blackburn, dia melihat perkara itu sebagai peluang untuk mereka membina semula kejayaan dalam saingan yang semakin hari semakin mencabar ini. Dia juga mahukan sokongan daripada semua pihak bagi membantu mereka dengan memberikan sokongan penuh terhadap apa yang sedang mereka lakukan pada masa ini. Sandro Tonali sertai pasukan Newcastle United. Pemain AC Milan, Sandro Tonali, yang kini sedang beraksi dengan pasukan Itali bawah 21 tahun, dilaporkan telah bersetuju untuk menyertai pasukan Newcastle United dengan rekod perpindahan kelab yang baru. Persetujuan di antara kedua belah pihak telah pun dicapai, dengan Newcastle dikatakan bersetuju untuk membayar sebanyak 65 juta pound untuk mendapatkan pemain itu. Kehadiran Tonali nanti bakal memberikan dimensi baru kepada barisan pemain Eddie Howe untuk musim depan, di mana mereka akan beraksi di Liga Juara-Juara Eropah buat kali pertama sejak musim 2002-2003 yang lalu. Menurut daripada ejen Sandro Tonali sendiri, iaitu Giuseppe Rizzo, dia sukar untuk menolak tawaran lumayan seperti ini dan dia percaya dengan projek yang dikemukakan adalah sangat bagus untuk perkembangan Tonali di sana. Dia akan menjadi key player di sana dan juga semestinya membantu pasukan AC Milan daripada segi kewangan juga, tambahnya lagi. Marcus Thuram sertai pasukan Inter Milan. Marcus Thuram akhirnya membuat keputusan untuk menyertai pasukan Inter Milan untuk saingan musim baru nanti. Segala syarat yang ditetapkan sudah pun dipersetujui oleh mereka, dengan gaji yang ditetapkan adalah sekitar 6 hingga 6.5 juta euro semusim, ditambah lagi dengan yuran perpindahan pemain tersebut. Tempoh kontrak masih belum didedahkan lagi pada ketika ini, tetapi dipercayai Thuram akan diberikan kontrak yang panjang bersama pasukan Inter Milan. Ini merupakan signing yang sangat ditunggu-tunggu oleh penyokong pasukan selepas pemilihan Edin Dzeko ke pasukan Fenerbahce baru-baru ini. Marcus Thuram yang juga merupakan anak kepada legenda Perancis, Lilian Thuram, yang digeruni pada satu ketika dahulu sebagai antara pemain pertahanan kental bertaraf dunia, tetapi berbeza dengan anaknya yang bermain sebagai seorang striker yang mampu beraksi di mana-mana bahagian depan serangan.
Fulham mahukan James Ward-Prowse. James Ward-Prowse disebut-sebut akan meninggalkan pasukan Southampton selepas pasukannya itu tersingkirkan Liga Championship untuk saingan musim baru nanti. Dia juga kapten pasukan telah menjadi antara nadi pasukan sejak beberapa musim ini, tetapi tidak begitu menjadi pada musim lalu sehingga akan menyebabkan mereka tersingkir ke Liga Tayar kedua dalam bola sepak England. Fulham melihat ini adalah peluang terbaik mereka untuk mendapatkannya dan sebagai langkah untuk mereka memperkuatkan lagi barisan pemain tengah mereka. Ward-Prowse masih mempunyai kontrak berbaki selama 3 tahun lagi dan Southampton mahukan sekitar 30 juta pound untuk kapten mereka itu. Selain itu, mereka juga kemungkinan akan kehilangan João Palhinha yang akan ke pasukan West Ham United untuk menggantikan Declan Rice yang akan berhijrah keluar nanti. Gareth Southgate bimbang dengan kurangnya masa bermain Harry Maguire di Manchester United. Pengurus pasukan England, Gareth Southgate, melahirkan rasa bimbangnya terhadap masa permainan yang kurang dimiliki oleh Harry Maguire sepanjang musim lalu di Manchester United. Dia akui yang dia bimbang dengan perkara tersebut pada ketika ini kerana ianya juga akan mempengaruhi mutu permainannya di atas padang. Harry Maguire juga dilaporkan akan meninggalkan pasukan pada musim panas ini, tetapi masih belum ada apa-apa yang sahih mengenai perkara tersebut. Dia juga menyifatkan yang Maguire merupakan seorang kapten pasukan yang sangat bagus, tetapi sedang berada dalam saat yang sukar dalam kerjanya. Dia tahu yang Maguire juga kecewa dengan masa permainannya yang semakin berkurang sejak Erik ten Hag mengambil alih pasukan. Tetapi dia tetap positif dengan prestasi pemain itu. Walaupun kurang bermain di peringkat kelab, Harry Maguire mampu menjadi pemain utama skuad England dan telah bermain selama 90 minit penuh ketika menewaskan pasukan North Macedonia tempoh hari. Liverpool setuju hantar Fabio Carvalho bermain secara pinjaman di Bundesliga. Carvalho bermain sebanyak 13 perlawanan Liga bersama dengan Liverpool pada musim lalu. Akan dihantar untuk bermain secara pinjaman dengan kelab di Bundesliga. Mereka bersetuju untuk menghantar Carvalho ke RB Leipzig sebagai salah satu proses penambahbaikan corak permainannya pada ketika ini. Dia baru berusia 20 tahun menyertai Liverpool daripada Fulham. Telah melakukan sebanyak 21 penampilan bersama Liverpool, tetapi hanya bermain selama 11 minit di separuh kedua Liga Perdana Inggeris. Liverpool menolak bidaan RB Leipzig untuk mendapatkan pemain itu secara tetap, tetapi meletakkan opsi tubai dalam kontrak pinjaman pemain tersebut. Bernardo Silva ditawarkan kontrak lumayan untuk sertai Liga Arab Saudi. Satu proposal dipercayai telah dikeluarkan untuk mendapatkan pemain tengah Manchester City itu, yang dikatakan bernilai 80 juta pound setahun. Dia bakal menjadi pemain seterusnya untuk bermain di Liga Pro Arab Saudi itu, selepas Karim Benzema dan juga N'Golo Kante, yang awal lagi sudah pun bersetuju untuk bermain di sana. Bernardo Silva juga sudah memberitahu pasukan yang dia mahu berhijrah nanti, dengan Barcelona dikatakan mahu mendapatkannya. Kontrak Silva masih lagi berbaki sehingga 2025, tetapi City masih mahu dia kekal di sana. Selain Barcelona, Paris Saint-Germain juga menjadi antara klub yang mahukan khidmatnya, dengan City tidak akan menolak sekiranya mereka bersetuju untuk membayar sebanyak 75 juta pound sebagai yuran perpindahan pemain tersebut. Chelsea reject bidaan ketiga Manchester United terhadap Mason Mount. Chelsea dilaporkan menolak bidaan ketiga yang dilakukan oleh Manchester United untuk mendapatkan Mason Mount. Bidaan ketiga yang dikatakan bernilai 55 juta pound, termasuk dengan add-on ditolak mentah-mentah oleh Chelsea, yang mahukan sekitar 65 juta pound secara penuh, iaitu 58 juta pound bersama dengan 7 juta pound sebagai add-on. Mason Mount telah pun bersetuju dengan syarat yang diberikan, tetapi Chelsea dilihat sedang merumitkan keadaan. Justin Kluivert sertai pasukan Bournemouth daripada pasukan Roma. Pemain sayap pasukan Roma, Justin Kluivert, bersetuju untuk menyertai pasukan Bournemouth dengan kontrak jangka masa panjang dengan pasukan tersebut. Dia yang berusia 24 tahun akan menyertai pasukan Bournemouth pada nilai yang tidak didedahkan setakat ini dan menjadikan dia pemain pertama yang dibawa masuk oleh jurulatih baru mereka, iaitu Andoni Iraola. Justin merupakan anak kepada legenda Belanda, Patrick Kluivert, telah memulakan kerjanya di Ajax sebelum menyertai Serie A pada 2018 yang lalu. Dia juga pernah bermain secara pinjaman di RB Leipzig dan juga pasukan ini sebelum ini. Cesar Azpilicueta semakin hampir untuk sertai pasukan Inter Milan. Pemain Chelsea, Cesar Azpilicueta, semakin hampir untuk menyertai pasukan Inter Milan selepas menjadi antara pemain paling lama beraksi sebagai kapten pasukan untuk Chelsea.
Perbincangan masih lagi berjalan pada ketika ini, dengan Romelu Lukaku juga akan menjadi pemain tetap di sana. Dia juga ada menerima tawaran daripada pasukan Bayern Munich dan juga kelab di Arab Saudi, tetapi memilih untuk terus bermain di Eropah selepas menyertai pasukan Inter Milan. Ruben Neves sah sertai pasukan Al-Hilal. Pemain tengah pasukan Wolves dan juga Portugal, Ruben Neves sah akan menyertai pasukan Al-Hilal dengan memecahkan rekod kelab sebanyak 47 juta pound. Dia telah meledak sebanyak 30 gol daripada 253 penampilan sejak menyertai pasukan Wolves 6 musim yang lalu. Dia yang kini berusia 26 tahun telah membantu pasukan Wolves untuk marah ke semifinal FA Cup pada 2019 dan juga suku akhir Europa League pada 2020 yang lalu. Rafa Benitez kini bergelar jurulatih Celta Vigo. Bekas pengurus pasukan Liverpool, Rafa Benitez kini bersetuju untuk mengambil alih kelab di La Liga, iaitu pasukan Celta Vigo. Perkara ini telah diumumkan sendiri oleh pasukan menerusi laman web rasmi mereka dengan menjadikan Benitez sebagai sandaran terbaru mereka. Tugas utama Benitez adalah untuk memastikan mereka akan terus kekal bersaing di La Liga selepas mereka hampir tersingkir semasa di bawah Carlos Carvalhal. Barcelona mahukan Giovanni Lo Celso. Barcelona dilaporkan mahu mendapatkan pemain Spurs, iaitu Giovanni Lo Celso. Mereka mahukan pemain tersebut selepas dia direkomendkan sendiri oleh rakan pasukannya di Argentina, iaitu Lionel Messi. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.